yang maulid, lisan memuji Rasulullah, cinta pada Rasulullah, ya Rasulullah. Selepas maulid mengumpat, menghina, mengeji sesama kita yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan manusia yang pertama dibangkitkan ialah Rasulullah SAW di Yaumul Qiyamah. Dicatat dalam riwayat bahawa Nabi apabila dibangkitkan, Nabi bangun, bangkit, kemudian Nabi bersihkan debu di atas kepalanya, pasir-pasir tu. Nabi sebut apa? Hari apa ini ya Jibril maksudnya itu? Hari apa ini? Inilah hari yang penghisaban. Oh, Nabi terus Nabi sebut apa? Ummati, umatku, ya Allah. Dan kita, apakah termasuk umat Rasulullah SAW kalau kita saling menghina, mengeji, memperli satu sama lain? Oh, saya bergurau saja. Gurau pun ada limitnya. Cara ikut baca Syama'il Muhammadiyah. Baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi bergurau, innil amzah wala aqul illa haqqa, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku pun bergurau, tapi tidaklah aku berkata-kata dalam gurauan itu, maksudnya melainkan kecuali yang benar sahaja. Kita gurau, kita menjatuhkan orang. Nabi gurau, Nabi menaikkan martabat orang lagi. Contoh, saya beri contoh lah. Sampai ini tasawuf, bersihkan hati. Kita pergi maulid 100 majlis satu hari pun sampai suara tidak ada, 12 malam terus, tetapi mulut kita mengata-ngata, apa yang terpancar daripada hati itu keluar dari kata-kata. Hati baik, keluar kata-kata yang baik, perbuatan pun baik, gerak tangannya pun baik. Hati tidak baik, kata-kata negatif. Fikiran berserabut. Kadang-kadang diuji, dia berserabut sekejap saja, tapi selepas itu kita sedar, aku ada Allah, tempat aku bergantung, aku ada Allah. Jangan bergantung dengan siapa selain daripada Allah. Jangan berharap dengan siapa selain daripada Allah. Bila ada Allah terus kita macam sedar. Sebab tu pentingnya kita duduk kuliah ilmu. Contoh Syama'il Muhammadiyah, ada seorang sahabat, kalau tidak silap saya, nama Zahir radhiyallahu anhu. Beliau ni orangnya bukan mengata, tetapi memang dalam riwayat diceritakan beliau ini radhiyallahu anhu, para sepupunya tidak elok, tak handsome lah. Tak handsome lah. Beliau tinggal di pendalaman seperti orang Badui itu, ataupun beliau orang Badui. Beliau tiba di Madinah, mesti beliau singgah rumah Rasulullah SAW, mesti dia jumpa Nabi SAW dulu, sebelum beliau berdagang di pasar. Satu hari beliau turun, beliau pergi ke rumah Rasulullah SAW sebelum ke pasar, dan beliau akan berikan hadiah begitu kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak ada di rumah. Sayyidatina Aisyah, Nabi tidak ada, Nabi keluar. Tidak mengapa, beliau ke pasar dulu lah. Kemudian bila Nabi tiba di rumah, Nabi kata, tadi ada orang cari aku kan? Naam ya Rasulullah. Siapa? Zahir. Nabi pun pergi ke pasar. Lihat akhlak Nabi SAW. Guru, segala guru, maha guru, yang mengajar semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi cari orang itu. Guru-guru sekarang termasuk diri saya, kita kalau murid kita cari kita ada tak macam tu. Kita tahu kita duduk di Tampines katalah blok 200 lebih 400 lebih dekat dengan Afghanistan restoran. Situ dia jadi macam mini Geylang Serai kan. Safran biryani ada, Afghanistan murtabak ada. Afghanistan murtabak boleh tahan juga. Ni saya promote sikit lah kan. Ada tak kalau kita tahu kita punya murid ke sahabat kita cari kita pergi Afghanistan, kita tahu dia berniaga di Afghanistan, kita cari dia lepas semua. Ini ikut cara Nabi SAW. Sunnah ni semua ada rahsia-rahsia dia. Kemudian Nabi pergi ke pasar, melihat Zahir sedang sibuk berniaga. Nabi peluk daripada belakang. Siapa yang nak beli budak ni? Abdi.
Saya nak pergi peluk dia orang. Siapa nak peluk dia? Dia Zahir ni terperanjat lah. Daripada belakang dia peluk. Siapa nak beli budak ini? Siapa nak beli budak ini? Terperanjat. Kemudian baru beliau tahu budak ini maksudnya hamba ini. Nabi tidak bohong. Sebab apa? Walaupun dia orang merdeka, bukan hamba, tetapi dia hamba Allah. Di situ Nabi tidak bohong. Kemudian Zahir radhiyallahu anhu tahu bahawa itu Nabi SAW. Zahir mendekatkan lagi dirinya. Dia tidak terkejut. Dia mendekatkan badannya itu ke tubuh yang paling mulia sekali untuk barakah. Dia tahu itu Nabi SAW. Dan orang-orang di situ, kerana bagaimana dalam kitab Syama'il, orang-orang di situ bagaimana Zahir boleh tahu bahawa itu adalah Rasulullah SAW. Apabila Nabi sebut, siapa nak beli hamba ni, siapa nak beli hamba ini, maksud Nabi SAW itu, orang-orang di situ jalan lalu dan mereka tertawa, tersenyum-senyum. Ada yang tertawa. Zahir tahu ini, ini Rasulullah SAW. Sebab bau Nabi SAW daripada. Maka didekatkan badan beliau kepada tubuh Nabi SAW supaya melekat, untuk berkat. Kemudian beliau kata apa? Ya Rasulullah, aku ni buruk ya Rasulullah. Tengok tawadhu'nya para sahabat. Ada tak orang sekarang ni, dia tahu dia tak handsome, tapi dia action handsome? Ada tak? Ada tak yang mengaku saya tak cantik? Dengan hati ya, saya tak cantik, perangai saya pun tak cantik. Ada tak? Susah. Dia tahu dia tak handsome, dia beli Hermes yang cetak rompak, haram hukumnya. Dia beli Louis Vuitton cetak rompak, jadi orang pandang kepada dia. Kau tak handsome, kau punya pasal apa dia ceritakan kau macam itu? Tak handsome di sisi manusia, tak handsome di sisi Allah, sudah cukup lah. Kemudian sahabat ni Zahir radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kalau kau jual aku ni pun tak ada harganya ya Rasulullah. Aku ni buruk, aku ni begini-gini. Apa jawab Nabi SAW? Innaka indallahi ghali. Sesungguhnya kau di sisi Allah itu sangat mahal. Allahu Akbar. Lihat akhlak Nabi. Kalau kita, kawan kata kita, saya adalah buruk. Memang pun kau hidung pesek, banyak makan nasi, perut buncit boroi, kita tekan dia lagi. Tengok akhlak Nabi SAW. Walakin, Nabi kata tapi, walakin indallah, ataupun walakin innaka indallahi ghali, tetapi sesungguhnya engkau di sisi Allah itu sangat berharga, mahal. Akhlak Nabi SAW. Nabi makan dengan, kalau tidak silap saya, menantunya dan merangkap sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni gurauan. Supaya tidak kita gurauan kita ni, kita berlapis-lapis. Gurauan ini sebab itu sahabat yang dunia akhirat sampai ke akhirat ni lain. Mereka duduk di mimbar-mimbar yang bercahaya, kerana saling cinta mencintai, bertemu berpisah kerana Allah, ziarah menziarahi kerana Allah. Nabi makan dengan sepupunya, merangkap menantunya, suami kepada Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali makan kurma, banyak Sayyidina Ali makan kurma, banyak Sayyidina Ali makan kurma. Nabi SAW makan biasa je. Nabi pernah berkata dalam satu hadis, ini abad, sesungguhnya aku ni hamba dan aku makan seperti seorang hamba juga. Hamba ada makan pelahap kan? Tak. Nabi makan duduk Nabi sebagai hamba. Aku duduk sebagai seorang hamba, aku makan pun layaknya seorang hamba. Bukan seperti raja. Tawadhu'nya Nabi SAW. Sayyidina Ali makan kurma, biji kurma tu begini, biji kurma tu dah menimbul. Sayyidina Ali tolak pada Nabi SAW. Dia tolak tu biji kurma pada Nabi SAW. Seolah-olah macam Nabi SAW makan banyak lah. Dia tolak. Kemudian dia keluarkan kata-kata lah, masyhur. Keluarkan kata-kata, ya Rasulullah SAW, betul-betul kau punya lapar ni ya. Kau tengok kurma
biji kurma menimbun depan kau. Nabi SAW kata apa? Engkau lagi lapar daripada aku. Saya nak jawab, kenapa? Cerdas dia Nabi. Dalam Quran pun cerdas. Sebab tu keturunan-keturunannya cerdas. Jangan kenakan keturunan dia. Dia jawab balik cerdas. Mati kutu gitu. Nabi kata, engkau lagi lapar, maksud Nabi SAW. Sayyidina Ali tanya, kenapa? Engkau makan kurma sampai tak ada biji langsung. Gurauan Rasulullah. Boleh kita dapat gurauan macam itu sekarang? Jangan saling jatuhkan. Ya, jadi ini kita belajar adab tasawuf untuk membersihkan hati kita. Bila kita tahu cerita-cerita begini, ini menambahkan rindu kepada Rasulullah SAW. Tidakkah mata kita ni ingin melihat Nabi SAW? Kan ada qasidah Ustaz Izal Al-Banjari sebut, apakah masih punya niat ingin hidup sepanjang hayat, sesudah cahayanya dilihat, ingin dijemput lebih cepat. Sesudah Nabi, cahaya Nabi kita lihat, kita nampak Nabi SAW, kita nak cepat-cepat mati. Kita tak ada. Dunia ini tiada nilainya, walau sebesar sayap nyamuknya. Bagindalah ainul wujud wa sababul kulli mawjud. Nabilah perhatian Allah. Allah senantiasa memerhatikan Nabi, dan sebabnya segala yang wujud ini adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Kita belajar tasawuf untuk membersihkan hati kita daripada cinta dunia. Jadi saya balik semula pada minggu lepas, saya tambah sikit dia punya kupasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kau mengetahui kesusahan yang mengikutinya, iaitu dengan kenikmatan dunia ini, nak makan, nak cantik, nak rumah besar, terkejar-kejar juga. Sebab nak rumah besar, Allah sudah tetapkan sekat yang menahannya, kesusahan yang mengikutinya. Kita rumah besar, kita nak handphone bagus, kita nak kereta bagus, kita nak macam-macam pakaian bagus. Niat kita untuk apa? Gengsi. Apakah untuk gengsi? Orang Indonesia cakap gengsi untuk style, orang lihat style supaya boleh macam gah depan orang. Itu haram. Itu ada sifat-sifat macam kibir. Bila kita rasa gah, itu ujub. Ujub ni saudara kepada sepupu dengan takabur. Bagaimana hendak masuk ke dalam syurga jikalau ada takabur? Al-kibr qala Rasulullah SAW, al-kibr batarul khad wa ghamtun nas. Membesarkan diri itu ialah dia menolak kebenaran walaupun dia tahu benda itu betul, dan dia memandang rendah manusia lain. Itu Nabi SAW ada sebut. Jadi kesusahan yang mengikutinya, apa yang kita kumpulkan di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cerita Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, harta yang banyak. Nabi kata Abdul Rahman bin Auf dia akan masuk syurga yang last kali masuk syurga. Sebab apa? Hartanya yang banyak. Apa Abdul Rahman bin Auf buat? Lakukan? Serahkan segala hartanya untuk ke jalan Allah supaya nak masuk syurga. Ini pandangan mereka akhirat. Sebab tu orang pandangan akhirat ini contoh. Pandangan saya di sini sampai ke Red Hill MRT, pandangan orang-orang lain daripada sini sampai ke jam sini aja. Bagaimana pandangan itu? Berbeza ataupun tidak? Yang pandang jauh. Lagi satu contoh senang saya beri. Pandangan orang yang tinggi tingkat 15 atau tingkat 21 dengan pandangan orang yang tingkat 2 sama ataupun tidak? Tidak sama.
Bagaimana mungkin orang tingkat 2 boleh menyalahkan orang tingkat 21? Orang tingkat 21 sudah kata, orang tingkat 2 lihat, oh panas, keluarkan baju. Bagus hari ni panas, telefon kawannya di tingkat 21, saudaranya, hari ni bagus panas. Tingkat 21 dapat lihat mendung sana, mendung, awan dah gelap. Jangan masukkan baju balik, nak hujan. Tak adalah panas gini tiba-tiba nak hujan. Tak ada nak hujan, mendung dan masalah. Tak adalah. Ungkal pula tu tingkat 2. Sekejap lagi dia keluarkan baju, habis hujan tu basah. Cuci baju balik. Sebab itu orang-orang awam hati-hati dengan kata-kata terhadap para ulama. Jangan suka-suka mengeluarkan, oh ni sesat, ini. Ulama mengeluarkan kata-kata walaupun kata-katanya tu kasar, ada maknanya, kerana mereka berkata-kata berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, berdasarkan ulama-ulama mu'tabar. Seperti kalau orang katalah, saya katalah, hey anjing-anjing dunia, atau hey anjing-anjing, kasar tak ada? Kasar kan? Orang yang tidak biasa boleh macam, apa ustaz ni cakap anjing? Dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut, tapi jangan kita guna suka-suka anjing. Bila kita sudah lihat yang bahawa di situ ramai untuk menyedarkan orang bahawa dunia ini tidak ada apa-apa bangkai, maka kita kata, wahai anjing-anjing dunia, jangan kamu tertipu oleh dunia, jangankah kamu jadi anjing-anjing yang memperhambakan diri terhadap dunia. Bagaimana datang keluar kata, bagaimana keluarnya kata-kata anjing itu? Datang daripada mana? Kitab Minhajul Abidin sudah menyebut, ala inna dunya jifah wa tulabuha al-kilab. Ketahuilah, para ulama muktabar sebut, dunia ini adalah bangkai, dan orang yang terkejar-kejarkan dunia ini adalah anjing-anjing. Di dalam Islam, di dalam Melayu kita, orang yang dah sudah beri, kasih balik itu haram perbuatan tu. Orang yang sudah beri hadiah, kemudian dia ambil balik, apa kita panggil? Apa? Buruk siku. Bagus orang Melayu, lembut Allah kata apa? Allah kata dalam Quran ataupun hadis, dikatakan orang, maksud ayat ini, orang yang sudah memberi kemudian ambil balik seumpama seekor anjing yang sudah muntah, kemudian dia menjilat balik semula muntahnya. Itu dia. Jadi Abdul Rahman bin Auf ini saya sebut berikan hartanya sebab takut akhirat, pandangannya ke akhirat. Jadi orang yang pandangannya ke depan. Sebab itu kata-kata peribahasa Melayu atau kata-kata orang-orang dulu, jikalau kail hanya sejengkal, jangan engkau cuba lautan yang dalam. Betul tak? Kail kau sejengkal, kau pergi Pasir Ris tempat kolam tu je lah, bayar kail sejengkal. Jangan pergi tempat tengah laut, dekat Banten ke tempat mana, dekat Anak Krakatau, ada orang naik bot, sewa bot pergi Anak Krakatau untuk pancing, orang kaki pancing ni. Jadi jangan suka-suka komen, cakap ni salah, awak belajar macam itu, awak belajar macam ni. Pandangan akhirat lain. Ini pandangan akhirat, maksud kalau dalam lagi pandangan batin, basirah, pandangan mata hati. Pandangan mata hati, daripada hati yang bersih. Dia dapat memandang di sebalik tembok itu orang biasa, pandangan biasa, jadi tidak boleh disalahkan. Macam kitab Al-Hikam itu semua Syekh Ibn Athaillah itu sudah pandangan jauh, itu sudah bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Sekat yang menahannya, nak masuk syurga susah kerana banyak-banyak benda yang kita beli sekarang. Handphone pun aku dipertanggungjawabkan, apa kita buat dengan handphone ni. Baru apa yang kita buat dengan handphone, apa kegunaan kita dengan handphone ni, kenapa keluar model baru je beli. Itu semua akan dipersoalkan. Sekat yang menahannya untuk apa?
untuk lebih dekat dengan Allah dan untuk ke syurga Allah. Kegundahan dan kegelisahan dalam hati dan dada mereka dalam mencari dunia. Susah tak rasa cari dunia? Susah tak kerja? Dah kena maki kan bos. Balik bos lagi satu pula, bos perempuan. Pompet. Tempat kerja bos kita marah, balik bos lain pula marah. Kena tidur atas sofa. Pasal tidak boleh tahan. Kegundahan dan kegelisahan dalam hati dan dada mereka dalam mencari dunia dan keinginan mereka dalam memperbanyak serta perhatian mereka dalam penjaganya. Jaga betul-betul dunia ni. Nak keluar punya bakhil, ya Allah, susah nak keluar duit. Kata Rasulullah SAW, as-saqiyu qaribu min Allah, qaribu min al-jannah, qaribu min al-nas, ba'idu min al-nar, ba'idu min al-nar. As-saqi, orang yang pemurah itu ialah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan syurga dan dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Orang yang pemurah, tanda-tanda orang yang hati baik, dia senantiasa mencari peluang, bukan untuk duit aja, untuk melakukan kebaikan. Ni pemurah, hati yang pemurah. Kita seingat hati yang pemurah ni hati yang nak kasih duit. Tidak, dia bukan pasal duit aja. Cari tempat mana orang perlukan pertolongan, cari nak angkat ini, cari untuk kebaikan. Ini orang-orang yang bijak. Dia bukan mencari dunia, tetapi dia mencari redha Allah. Wal bakhil, orang bakhil ya. Wal bakhil ba'idu min Allah, ba'idu min al-jannah, ba'idu min al-nas, qaribu min al-nar. Dan bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada syurga dan jauh daripada manusia. Manusia pun menyampah tengok dia, kedekut betul dia ni. Dan dekat dengan neraka. Kalau Rasulullah SAW, perhatiannya bukan pada Allah, perhatiannya pada harta. Surah Al-Munafiqun Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Untuk orang beriman. Jikalau kita beriman, dengar kata-kata ini betul-betul. Kalau kita beriman lah. Kalau tak beriman, korang teruskanlah apa yang korang nak buat. Kalau tidak mau digolongkan sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu dan juga oleh anak-anak kamu daripada mengingati Allah dan berzikir kepada Allah, mengingati Allah juga satu. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang sentiasa mengerjakan perkara itu, iaitu lalai, sibuk dengan harta dan anak bina, dengan isteri ataupun dengan suami, dengan isteri, sibuk dengan isteri yang cantik, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang sangat-sangat rugi. Sibuk dengan harta, anak-anak tu beli, anak-anak dibeli. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula, sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mamah bumi. Sekujur badan berselimut putih. Apa yang telah kita sediakan untuk akhirat kita? Anak-anak kita sibuk dengan Doraemon, Pikachu, sibuk dengan K-pop, Hindustan,
Siapa yang bacakan, mengharapkan orang masjid Jami' Hujjah juga baca tahlil. Anak-anak, setiap hari amalan selawatnya itu apakah disampaikan kepada kita? Anak-anak hendak apa semua balik? Nak tuition English, French, Italian, Espanyol, bahasa-bahasa ni semua hantar anak. Bahasa Jepun, minasakum bawa arigato haitu. Tetapi Al-Fatihah disuruh terjemahkan, disuruh faham, itu tidak boleh. Apa yang nak dibanggakan? Dunia tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa dunia. Itu semua fardu kifayah. Yang fardu ain kau tidak terkejar, fardu kifayah yang kau terkejar. Seperti orang tidak tahu solat, tiba-tiba nak uruskan jenazah, nak solat jenazah, kau solat kau tak tahu. Ada jadi COVID kan di negara jiran, video yang viral. Kasihan. Pakai baju itu, orang COVID meninggal kan, dia solat jenazah, dia rukuk. Kasihan. Bagaimana? Itu kesedaran buat kita semua tahu. Bukan nak tertawakan dia. Kesedaran buat kita, apa yang telah kita lakukan dengan anak-anak, isteri-isteri kita. Kita sudah ajar itu. Apakah pahala akan dikirim kepada kita? Tapi aim kita ni tidak mengharapkan pahala apabila kita meninggal dunia. Bahkan kita boleh syafaatkan orang. Bagaimana? Untuk menjadi orang soleh, untuk jauhkan diri daripada dunia. Qala sahibul kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bismillahirrahmanirrahim, wa fika zajiran an mahabbatid dunya wa muzahidan fiha qawluhu ta'ala. Cukuplah bagimu teguran akan cinta dunia dan perintah untuk muzahidan fiha, zuhud padanya. Dengan apa? Qauluhu ta'ala, dengan kata Allah, dengan kata-kata Allah Ta'ala, surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattiki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah inda rabbika lil muttaqin. Maksudnya, walaula an yakuna an-nas, jikalau sekiranya bukan kerana hendak menjadikan manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu dalam kekafiran, la ja'alna liman yakfuru birrahman, kerana hendak menghindari manusia menjadi yang satu dalam kekafiran, tentulah akan kami buatkan bagi orang-orang yang kafir loteng-loteng perak bagi rumah mereka. Loteng perak dan tangga-tangga perak yang mereka menaikinya, semuanya perak, dan pintu-pintu perak. Ini semua silver semua bagi rumah-rumah mereka. Dan cushion apa? Dalam bahasa Melayu bantal-bantal lah gitu, cushion yang bertelekkan atasnya, dan perhiasan-perhiasan, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia wal akhirah, dan kehidupan akhirat inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang bertakwa hidup kaya raya, tetapi apa yang telah mereka lakukan telah mereka gunakan kepada hidup mereka. Ini perintah zuhud. Zuhud ini bukan duduk dalam pondok, duduk apa susah. Tidak. Zuhud ini maknanya
Cukup dengan apa yang ada, keperluan saja. Ambil keperluan. Kita cek kita punya makanan sudah zuhud ataupun tidak kita. Cek makanan kita. Di rumah kita ambil berapa banyak. Kemudian, sedap. Sedap kita tambah. Apakah kita tambah kerana nafsu atau kerana lapar? Jikalau sedap, kita tambah kerana nafsu. Jikalau kita tambah kerana lapar, itu okey. Berhenti. Dah, kenyang, berhenti. Sudah. Kalau sudah makan lagi menggeletar, itu lapar lah tu. Tambah. Tak ada mengapa. Tapi kalau sedap, kita tambah, itu nafsu. Jikalau perut yang zahir ini kita tidak ma'rifat, tidak mengenali, bagaimana nak ma'rifatullah? Perut sendiri kita tidak ma'rifat. Nak ma'rifat dengan Allah, ya Allah, impossible. Apa Topil cakap? Dia ada qalqalah dia, P, impossible. Qalqalah dia. Wa qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi SAW daripada Al-Quran, hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatan ma subhanahu mundu khalaqaha ma nazara ilaiha. Sabda Rasulullah SAW, dunia, sesungguhnya dunia itu dunia sijnul mu'min, dunia adalah penjara orang yang beriman, dan syurga untuk wajannatul kafir, syurga untuk orang kafir. Walau kanat tazinu indallah janaha, jika kadar dunia seberat sayap nyamuk di sisi Allah, ba'udatin ma saqa kafiran minha, nescaya tidak akan minum darinya orang-orang kafir. Syarbata ma, orang kafir pun tidak dapat makan dan minum daripada dunia ini. Jika dunia ini ada nilai sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, maksudnya dunia ini tiada nilai. Dunia ini tiada nilainya walau sebesar sayap nyamuknya. Kan ada tadi saya sebut, bagindalah ainul wujud wa sababul kulli mawjud. Nabi kaya tu, hendak diberi pilihan. Gunung nak ditukarkan emas untuk Nabi tak. Nabi kaya, bukan miskin. Pilih untuk hidup miskin, memilih untuk hidup miskin. Sebab itu Allah endorse dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang terbaik. Kerana apa? Miskin, kalau ada orang mengeluh dia miskin, Nabi lebih miskin daripada kau. Kalau hakikatnya Nabi itu kaya. 9 rumah, ada dalam riwayat 9 rumah, ada tetamu datang, isterinya ada 9 rumah Nabi SAW itu 9 tidak didapati makanan. Rumah kita sampai berkulat dalam peti ais. Buka peti ais, ya Allah, Singapura nak perang ke besok ni? Dia punya simpan makanan, subhanallah. Jikalau orang mengeluh miskin, jikalau anak yatim piatu mengeluh, Nabi yatim piatu dilahirkan tanpa ayah, 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya, Abu Talib sang pembela, Abu
kena maki, baru kena komen sikit menggelitik. Alahai. Kalau pendakwa, ustaz-ustaz, hati-hati je kalau saya pernah sebut ini, hati-hati je kalau tidak kena fitnah, kalau tidak kena maki atau kena apa-apalah, tuduhan kena sesat apa, walaupun kita jalan yang betul. Kalau orang awam cakap kita sesat, salah sebab dia orang awam. Kita jaga ilmu kita, ustazah. Contoh terbaik Nabi SAW. Nabi macam itu, ya Allah. Khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia, makhluk, malaikat semua kalah. Nabi override semua. Kerana Nabi lah diciptakan malaikat syurga dan neraka. Niat hatinya untuk dakwah pergi ke Taif, kan? Dicaci keji lontaran kerikil, tidaklah goyang, tiadalah marah, kerana temannya Allah dan Jibril, temannya Allah dan Jibril. Itu Nabi SAW. Yatim piatu tidak mengeluh, melihat ibunya ketika 6 tahun diabuah, di depan matanya meninggal dunia, menangis, tetapi tidak pernah mengeluh. Itu semua ada contoh pada Nabi SAW. Kemudian saya tutup di sini. Wa'alam anna ar-rizqa muqaddarun maghsum faminal ibad man busita lahu wa wusi'a alayhi wa minhum man duyyiqa alayhi wa quddir hikmatun min Allah. Wa a'lam, dan ketahuilah, anna rizqa, semuanya rezeki, muqaddarun maqsum, telah ditetapkan dan dibagi-bagi semua. Faminal ibad, sebagian daripada, dan maka sebagian daripada hamba dihamparkan dan diluaskan baginya rezeki, sebagian yang lain disempitkan. Semuanya adalah daripada kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah. Jangan mengeluh. Hadis Qudsi ada menyebut, qala Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah berkata, Allah Ta'ala dalam satu hadis Qudsi, man lam yasbir ala balai, ini saya pernah sebut, walam yarda bi qada'i, walam yaqna bi adai, walam yashkur ala ni'mai, falya'bud rabban siwai. Apa maksudnya itu? Man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak bersabar dengan ujianku, tidak pernah bersabar, sikit mengeluh, sedikit mengeluh, dan tidak walam yarda bi qada'i, dan tidak pernah redha dengan takdir aku. Nak yang ini jadi yang ini, nak yang ini jadi yang ini. Allah apalah ni, Allah apalah ni. Walam yadhna bi'adha'i, dan tidak pernah cukup qanaah, tidak pernah cukup, digunakan fi'il mudhari itu semua, yaqna, tidak pernah cukup dengan pemberian. Walam yashkur ala ni'amai, dan tidak pernah bersyukur dengan nikmat aku. Bersyukur ni bahasanya panjang. Kalau itu nanti insya-Allah, kalau 2 minggu lagi saya ada di sini, insya-Allah saya terang. Maka apa Allah sebut, orang-orang ini semua tidak sabar, senantiasa tidak sabar dengan ujian Allah, senantiasa tidak redha dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, senantiasa tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, senantiasa tidak bersyukur dengan nikmat Allah, sebenarnya semuanya nikmat. Maka falya'bud, maka kau sembahlah rabban siwa'i, pentadbir selain daripada aku, Tuhan selain daripada aku, pergi sembah Allah halau. Itu untuk itu.
ya, untuk itu. Jadi saya tutup di sini. Ada apa soalan? Soalan? Tak ada. Soalan. Kita akhiri dengan selawat. Selawat yang tadi yang saya baca, saya karang itu tentang kehidupan Nabi. Mudah-mudahan tanpa gendang ni, selawat-selawat ni, selawat tu bila bab sejarah ni, gendang dia punya kecil-kecil tu pelan. Bila chorus dia baru kuat, selawat tu baru kuat meriah. Sebab kita nak sampaikan message. Siapa-siapa yang main qasidah ni tahu bab itu bukan chorus kecil-kecil, wow, meriah. Bila bab masuk message tu, semua pelan, semua berapa gendang aja yang bunyi supaya orang dapat message. Bismillah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr, kemudian qasidah yang saya namakan Bidayatul Rasul, permulaan kisah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dilahirkan tanpa ayah, 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya. Abu Talib sang pembela. Abu Talib sang pembela. Dilahirkan tanpa ayah, 6 tahun ibu pun tiada, kakek pula menjaganya. Abu Talib sang pembela. Abu Talib sang pembela. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Peristiwa dadanya dibedah supaya tidak kasihkan musuh Allah. Jika tidak dadanya dibelah, syaitan pun kan dikasihinya. Syaitan pun kan dikasihinya. Peristiwa dadanya dibedah supaya tidak kasihkan musuh Allah. Jika tidak dadanya dibelah, syaitan pun kan dikasihinya. Itulah sifat kekasih kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Anak tumbuh istimewa, yatim piatu tiada masalah. Dicintai sejagat raya, dididik langsung oleh Allah. Dididik langsung oleh Allah. Anak tumbuh istimewa, yatim piatu tiada masalah. Dicintai sejagat raya, dididik langsung oleh Allah. Perhatian dan
Allah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Niat hatinya untuk dakwah, dicaci keji lontaran kerikil, tidaklah goyang, tiadalah marah, kerana temannya Allah dan Jibril, temannya Allah dan Jibril. Niat hatinya untuk dakwah, dicaci keji lontaran kerikil, tiada goyang, tidaklah marah, kerana temannya Allah dan Jibril, temannya Allah dan Jibril. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Itulah kisah permulaannya, kalam ulama panduan kita. Bukanlah syurga jadi tujuan, tapi jiran dengan Rasul junjungan, berjiran dengan Rasul junjungan. Itulah kisah permulaannya, kalam ulama panduan kita. Bukanlah syurga jadi tujuan, tapi jiran dengan Rasul junjungan, berjiran dengan Rasul junjungan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.